Kita nak jawab di sana tu, dia sudah di sini. Mana kita kena usaha di sini. Jawab kita di sana nak lepas, nak luluh, nak selamat. Di sini kita pisau. Di sini kita jadi setara mana. Ini perlu kepada ajaran. Ini perlu kepada ilmu. Kalau mancis sekadar kata, kawin seleda orang, nama Abdullah ni, nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, nama Aminuh, nama Rogayah ni, Islam ni cukup dengan nama. Tak cukup dengan nama suku, amalan suku. Nah, kalau mancis nama Islam masuk syurga, oh sedap. Nah, dia tak cuk di nama, cuk di amalan. Amal yang kita duk berlaku, kita duk buat ni setara mana untuk nak selamatkan kita kemudian hari. Di sinilah kita memerlu kepada ilmu. Habis tu dalam kampung kita, siapa tak silap tak ini wayak tak ni. Tiap-tiap malam senang, siapa tak silap. Ada orang ngajar di masjid ni. Kalau ada orang mengajar tak kira lah malam mana-mana pun malam senang ke malam lasa ataupun siang hari kita emailnya halih masa pula kita buat siang hari pula marilah dengan nak mengaji kau mana lagi, kau masa muda kita lara dah, galik dah, sibuk dah, gigi tu gigi mari kerja, kadang-kadang pak kapung kau bertubik pada kapung gata-gata tepat masa tua ni. Tak saya lagi nak belajar masa tua, tak kira kita nak ngaji dalam kubur tak ada orang masa ngaji, tak ada peluang dah untuk kita nak betul amalan, nak betul akidah, tak ada dah. Ambil lah masa ni. Oleh tu kita berada pada malam yang ke-17 masa pada silap dah. Yang ke-17 malam apa nama bulan Syaban. Arti ada kata tak berapa hari dah lah kita akan sambut bulan Ramadan. Maka kedatangan Ramadan ni bulan yang barakah sangat, al-mubarak. Di dalam 12 bulan Ramadan dah bulan yang banyak keberkatan. Bila banyak keberkatan, kita nak supaya Ramadan yang kedatangan kepada kita lebih kurang dalam seminggu lebih lagi ataupun dekat 2 minggu lagi ni, kita nak lebih baik daripada yang lepas lagi, nak lebih comel daripada hak telah lalu. Kadang kita lalu mari berapa kali Ramadan dah berapa puluh tahun kalau kita umur 50 dah kita lalu Ramadan dah banyak dah. Maka Ramadan kita hak lepas mari kita kata ada lagi kekurangan dari segi puasa kita dah baca atau perkara yang tidak sempurna di dalam kita beribadat puasa, kemungkinan lah ada sikit sebanyak. Maka kita tak pandai dengan hal tu. Apa dah tu kita dah buat dah, tak apa dah tu kita dah buat dah, tak apa dah tu kita dah, bukan sekadar tu. Serba-serbi amalan yang kita laku kita nak mulai. Nabi SAW sebut, man istawa yaumahu, barang siapa yang sama 2 harinya. Apa sama 2 hari? Mana marang dengan hari ni supaya amalan tidak meningkat pun, tidak lebih pun, fahuwa maghbunun, maka orang ni masuk dalam orang rugi tu. Walaham marang kita semaya hari ni, kita semaya cuma tidak meningkat, sama, tak ada lebih. Kita panggil tak ada lebih pada orang marang, rugi tu. Apa tah kalau masa muda dulu kita dah orang baik, kita orang semaya semua, jaga waktu, jaga amalan, tiba-tiba kita masa tua tak ada. Tahun lepas ada juga khatam Quran, tahun ni tak ada. Tu bukan sekadar rugi, tak tahulah apa nama nak kata, tak tahu. Ini kita kena dengar semua. Tujuan bila kita dengar, hati kita supaya dijiwa oleh air. Supaya ni kita banding diri kita, jiwa kita ni laksana seperti mana tanam ni, bahawa kayu, pokok kayu, kita kata bunga kan. Bila mana putus air, putus baju menyebabkan tidak subur, tidak segar, maka hati jiwa kita nak kesuburan, berhajat kepada ilmu. Bukan sekadar ilmu, amalan. Tak cukup lagi dengan amalan, ikhlas. Mana banyak benda lagi sakut bau. Di dalam hal berilmu, beramal dah, nak lagi keikhlasan supaya amal yang dilakukan oleh kita ada jalan, ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita go ajar siapa agama pada kita hingga siapa jauh tu, baik daripada Mekah gini Taif, daripada Mekah gini Madinah. Walhal kalau Nabi kita kata, wahai isteriku Khadijah, apa dah kita ni beri medah, kamu beri medah,
dan adik-beradik kita ada dah seorang dua hak berimeh, Sayyidina Ali berimeh, Hamzah berimeh, Sayyidina Abbas berimeh, adalah seorang dua padel dah. Kita berimeh buat kita orang lain kot dia mati-mati pergi masuk ngakau situ kot dia boleh. Nah, tapi dah nak royak kata Nabi kita ni tak cukup dengan dia baik dan keluarga dia baik, dia nak juga supaya orang lain baik seperti mana dia. Ini nak royak kata Nabi kita bukan sekadar bersifat dengan sifat salih, dia ada satu sifat lagi panggil muslih. Muslih makna dia tak cukup dengan dia baik, dia nak juga orang baik seperti mana dia. Habis itulah dia rela tinggal kampung halaman dia di Mekah pergi di Madinah untuk menubuhkan kerajaan dan kuatkan. Lepas ada tu dia mari takluk Mekah, futuhat kita panggil pembuka bebas daripada zalim menyebabkan Islam serba seluruh pelosok dunia dari usaha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nak royak sungguh tiba-tiba siapa kepada kita dengan agama Islam ni, siapa dah kepada kita, tahu kita ayah kita daripada keturunan kita orang Islam, kita kena jagalah. Jaga di Islam, dijaga dengan apa? Tak lain tak bukan kena dengan pahal ni tak boleh nak pahal kalau main ciduk dengung balik Ini main kerja buat pagi petang siang malam tak nak dengar, tak saya nak ambil tahu, nak pahal lah mana. Itu nak motong tak sahaja atau nak buka kedai, nak buka barisan besar, nak motong kebun tanah ada banyak kali, ada 12 rat nak motong. Adakah kita mancing bukan bisa motong asal saja dah pergi lebih kurang gitu, pakai orang ikut dia gitu dah. Dok kita tanya mu tahu lagu mana betul boleh tubik gitu lalu memotonglah mana boleh jadi tak makan kulit. Tanya tu bagi nak ambil tahu, nak ambil pahal cara motong. Orang motong tak, orang buka kedai locek bukannya besar sangat, dapatkan jual lah beras ada seguni dua, ada sakas seguni jual lah bagai-bagai hak capai dapur sikit, tak ada lah besar, sekadar sikit-sikit gitu tu punya. Tanya orang gagal kepong hidup milik mana, bagai tolok hidup milik mana tu kita tanya, tu mana kita nak ambil tahu tu panggil belajar cara nak berniaga. Walaupun kedai kecil, kita buka kedai main, kena tanya kok cara gebuh daging lagu mana dia di lembut sikit daging, kuah nak buat kuah main buh kakah gapo supaya sedap sikit, gagal gepo kita tanya. Tu mana belajar. Dalam hal kita nak cari rezeki, tiba-tiba kita tak belajar untuk mengenal Allah yang bagi rezeki, kita tak belajar untuk beribadat kepada Allah yang juga bagi rezeki kepada kita. Di sini kita rasa silap baru gitu. Jauh lari gitu. Di dalam hal lain habis tutup. Apa tinggal kampung haramai kita belajar untuk setengah tinggal negeri. Tapi untuk nak kenal Allah, untuk nak beribadat kepada Allah, berapa jauh dia mari sijil. Tu pun seminggu sekali tak ada juga. Apa bukan lama sejak. Pasal apa tak hafaz je kalau ustaz tok guru baca lah terik dia 40 minit, 50 minit sama taruh isu. Tak ada juga nak dengar, tak ada juga nak ngaji. Dah kita hamba siapa? Apa tak ada gitu kan. Ini bukan ngepek ni kata ngepek nampak bunyi-bunyi. Dak kesedaran untuk diri saya dan ayah-ayah ibu-ibu ahli kampung di kampung Kembel ni boleh kita buat kesedaran bersama. Kesedaran bersama. Alhamdulillah kita ada beberapa minggu lagi, kalau kira minggu bebas sikit untuk kita sambut Ramadan. Boleh kita nak Ramadan kita ini tahun lebih daripada Ramadan yang telah lalu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, yang kemungkinan setiap kali kita nak masuk Ramadan kita dengar selalu hadis ni. Nabi kata iza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan lebih kurang seminggu lebih lagi, futihat abwabul jannah, Allah buka habis pintu-pintu syurganya. Mana apa? Lebih sangat apa bulan sampai pintu syurga dibuka. Bila sebut gitu kita ambil mafhum, orang panggil lain pada bulan Ramadan pintu syurga tidak dibuka, tutup. Seperti mana kita ada bulan Syaban ni, pintu syurga masih lagi tertutup.
bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pintu syurga ditutup. Bila sampai bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Nabi kata futihat abwabul jannah. Mana apa? Istimewa sangat bulan itu sampai syurga dibuka. Walaupun tak sampai lagi time kita bagi, tak sampai masa lagi untuk orang ahli syurga ke syurga, tak apa lagi masa dia. Nak boleh masuk ahli syurga kepada syurga, kena mati dulu, kena berlaku kiamat dulu, kena hipung dulu manusia kalau kita panggil, kena hasyar, hipung daripada mahsyar, kena hipung di situ ribuan tahun, beribu tahun hipung daripada mahsyar. Hak timbang amalan, hak soal menyoal, hak jalan tu gak mengikut masing-masing lah, mengikut amalan. Nabi kata, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala salasati aqsam. Manusia bangun di padang mahsyar di atas 3 beseng manusia. Sinfun musyatun, Nabi kata satu bahagian jalan kaki, ribu tahun, beribu tahun ayah-ayah kita berjalan kaki di sana. Hidup kita dunia semenjak dia daripada orang, sejak kita jadi orang ni, besar dah kita jalan sampai ke 20 kilo, 30 kilo, berapa kilo, besar dah. Kemungkinan ayah-ayah kita hak berumur sikit, kemungkinan pernah, kerana orang-orang dulu mutu kereta tak ada dah. Hak orang umur 70, 80 orang ke atas tu, kemungkinan pernah dalam hidupnya berjalan kaki. Oh, masa ia mula ke jalan kaki berpuluh-puluh kilo nak tubik kedai, kemungkinan. Tapi berpuluh kilo tak siapa, beribu kilo no, tak siapa beratus kilo, gitu je lah. Tapi daripada mahsyar ribuan tahun berjalan kaki tidak tahu arahan. Nak pergi ke mana? Kita duduk jalan di dunia 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, ada tujuan. Kerana tu kita nak start. Pergi mana jalan kaki tu, nak pergi rumah tak naik besta, nak pergi rumah tak meneh, nak pergi rumah tak imeh. Ada tempat kita nak tuju, ada tempat kita nak pergi, ada pun di padang mahsyar tak tahu nak pergi kana. Tunggu orang, nampak berderu, berhitai kat tu, nampak pergi hati kan. Beribu tahun, jalan kaki. Nabi kata, gulungnya pertama, fuak jalan kaki, berderu jalan kaki. Wasin fun rukban. Ada orang yang tak kena jalan, dia atas kenderaan. Pada mahsyar ada orang boleh duduk atas kenderaan. Kenderaan mana tak kena jalan. Dia naik gapo kenderaan. Kalau di dunia ni pernah dia ada juga beramal dengan amalan gerbang. Dah dia buat gerbang. Bila masuk raya haji dia ambil segi dan juga dia ambil 2 gi ataupun dia orang ada harta sikit, dah dia gerbang sekolmu. Dia naik temu nanti hak dia gerbang tu. Dia naik kambing hak dia gerbang tu, atau dia gidai gerbang di Mekah masa atas haji dah warna dia di Mekah tu, gerbang tu naik menatih hak dia gerbang. Sabit tu kita gerbang walaupun tak siapa musim gerbang, tapi nak ibahai kata penatih hak kita nak gerbang sana ni, pilih hak gemuk-gemuk pasal kita nak jalan jauh di sana. Dan Nabi sebutlah dia kan, azimu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Pilihlah benatai yang nak gerbeh, hak gemuk-gemuk, hak besar-besar. Kalau kita nak naik jalan jauh. Tapi kita gitulah, pilih hak murah. Berapa segi bunyi kata lek tu marah dulu. Bunyi kata 5,000 lapar. Oh, mahal 5,000 lapar. Tak ada ke hak 2,000 lapar. Nak hak murah. 5,000 lapar tak mahu nak hak 2,000 lapar. Memang tak ada hak 2,000 lapar tu hak besar ke ada anak baik. Duk nyana di batennya bila-bila nanti nak ubah. 2,000 lapar sikit, pilih aku. Tapi suruh besar kalau kita nak jalan jauh di sana. Orang di sana hak atas kenderaan dia gerbang lembu, dia gerbang kambing utuh masa dia hidup di dunia ni. Atau ada juga sebahagian ulama kata orang yang selalu di masjid. Masjid ni akan jadi kenderaan bagi orang yang selalu mari di masjid. Naik sejid dehu akak duk tasjid. Ayo naik masjid. Masjid ni jadi kenderaan bagi orang yang selalu mari lah, selalu mari. Kalau tak biasa mari tak boleh naik.
Masjid tak mari jemaah tu pun dia buat celuk mari atik dak atik mari atik dak atik boleh nanti. Masjid nak boleh naik dia nak boleh jadi kedera kita selalu mari. Selalu dengan makna sokmo subuh ada, zuhur, asar, maghrib, isya ada sokmo muka dia. Tak kira lah biar orang Jumaat pun ada, orang ngajar pun ada, orang mana apa nama syuara dia ada, orang mulai lemu awal kali anak ada semua muka dia. Ni tak ada semua ada biar orang mulai lemu. Tu jadi tu bila diberi maklumat kepada semua ahli kampung Kemepak, malam ni marilah beramai-ramai asal nayuk beri lembu sekong untuk kita buat jamu sambut Ramadan. Ni contoh nama tu kita di nayuk lembu tu. Nayuk kata cari buku ayam main ni. Contoh saja. Hak tak biasa mari hayat sijik bunyi istihar kata makan lembu ada comok di bingkai kolok. Kalau kena makan ya ada sijik ada pun orang yang boleh jadi masjid ini kederaannya ialah selalu mana sokmo tak kira orang buat makan tak makan pun dia ada bersama-sama. Dan Nabi suruh saksi kata ni orang beriman, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila mana kamu nampak orang ni selalu pergi datang mari semua di masjid, menjadi saksilah orang ni orang beriman. Kita kena ubah diri kita daripada dulu jauh dengan masjid, dulu tak ambil doli bunyi suara orang bel pun supaya dengar tak ada kena mengenu. Walaha ulama kata suara azan itu adalah suara hidayah. Suara hidayah tu bila bel suara tu bila ada kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, masuk di dalam linga kita suti-suti, itu adalah suara hidayah hok masuk linga kita. Nak kata berapa banyak, berapa kampung hok dalam kampung tak ada masjid, kena gitu mayat sijik orang. Mayat sijik orang apakah berpuluh kilo mari mayat sijik orang, tak ada masjid kampung. Tiba-tiba ada masjid kita dalam kampung kita, ada masjid, ada tu imam khatib bilang, ada orang ngajar, mari nak tak ada kan kena kutik tekek kat sijik kita biar mayat free ya. Ai kalau pun free Allah free naik free masuk itu sijik free, ada kena bayar orang ngajar pun free ke ala senang ada mengajar sini free kan kutik tekek sini. Tahulah kita duduk mengajar, kau duduk mengajar juga, duduk-duduk kat masjid tak ada lah kutik tekek tu. Atau nak masuk sijik nak ngaji kena kutik tekek 20 kok seorang. Ada. Tak ada mungkin peri. Lagi orang kata tu nampak dok boleh batin hak tu nak bubuh sembuh sudah. Tak gitu. Tak ada bangkak pun nak bubuh sembuh sudah. Atau makna tak ada kena bayar. Tengok tak mari tapi hak kena balik bayar hak kok lagu kita rela bayar. Kita sanggup bayar. Bubuh minyak mutugi berpuluh-puluh kilo masuk itu masuk. Takat boleh kita pergi. Kalau hak giliran hak gian. Hadis inilah kita kena fikir buat muhasabah atas diri kita masing-masing. Kata di sana kita nak jalan kaki ke nak naik atas kenderaan, duduk di kita amal di dunia ni. Pasal kita hidup di dunia kita nak kat mana? Kalau agak kata kita nak jalan, nak naik kenderaan, tak ada apa main-main. Kita tak mahu kita nak selamat di sana nak naik kenderaan, usaha sedaya upaya supaya kita tak kena jalan. Ada lembu yang kita naik, ada sijik yang kita selalu pergi datang, dan masuk di dalam kata orang ni boleh duduk teduh pergi datang, hati dia ada ta'alluq dengan masjid. Rajulun sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati bagi seorang ni ada ikatan dengan masjid. Marilah kita orang Tino boleh mari masjid, boleh mari. Jangan kita buat alasan alah dia sejak kita orang Tino nama tenang orang tengok. Kalau hola mari sejak tapi hola nak bagi gede punggung. Masuk nak tu dia ada hang tu kedai ni. Kata gitu pun hola nak mari sejak nyawa alasan. Jangan buat itu mari kalau boleh mari. Mari. Karena masjid tempat baik. Dan
Dan sikit lagi masuk bulan puasa kita akan mari tarawih di masjid. Kena mari teh dah boleh-boleh. No, kena mari teh dah boleh-boleh di masjid. Mana kena biasa dah. Ya, amalan yang kita nak buat di bulan puasa, kita kena biasa dah di bulan Rejab lagi. Kena biasa dah. Nabi doa dalam bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkat dalam bulan Rejab, hak lepas dah lah, bulan Rejab lepas dah. Berkat juga bulan Sya'ban hak kita ada ni. Dan umur panjang dia sampai bulan Ramadan. Semua itu kebaikan berlaku. Berkat bulan Rejab hal lepas dah. Dengan makna apa berkat bulan Rejab? Dengan makna kita mulai dah. Mulai di sini bukan makna amal wajib setiap hari, setiap tahun. Semaya 5 kali sehari sebagai fardu. Tiap hari kena buat, bukan mesti bulan Rejab ya. Pas bulan Rejab, hak mana kita kena buat? Sekiranya kalulah kita tertinggal amalan sunat, mulailah. Contohnya baca Quran. Kadang-kadang di antara kita setengah, bukan semua. Setengahnya Quran dia pilih baca bulan Ramadan ni. Ada orang mula pergi Quran malam nisfu, lepas 3 malam lepas. Hari satu malam hak kan. Malam marai tau. Nisfu. Jadi setahun sekali pergi Quran. Baca Yasin. Allahu Rabbi. Jauh kita dengan Allah. Siapa laba boleh buat sarai atas Quran. Ada pala tu. Kalau laba buat sarai atas Quran. Kakuk buat sarai telur di tepi gahar dia. Okay, gahar ni dia buat kayu tau. Kakuk ibu sebuah macam buai tu kan. Buat sarai. Dia telur 3 beranak. 3 keturun ni. Sama tak nak masuk bulan puasa. Sama tak nak masuk ni 10 Sya'ban. Beranak telur tetah. Bawah apa petai tu. Istihad tu bila wahai istihad pergi fikir tu bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi maklumat kepada semua ahli kampung Kemepak. Jadi malam ni kita akan adakan majlis nisfu Sya'ban. Maka dijemputlah kepada semua ahli kampung hadir mari di masjid berlaku beramai-ramai malam ni. Lepas pada mengarik kita akan ada majlis nisfu Sya'ban. Hadir berlaku, pakai mari berlaku. Ada. Nah, pasal apa? Ada bunyi lagi. Tiba-tiba dia bilang sikit lagi, diberi maklum sikit lagi. Karena malam ni kita ada kambing 4 ekor. Tu manis lah. Pasal bunyi kambing. Saat ni tak berapa mana. Tak bunyi kambing. Bunyi kambing mandi lagu. Apa mandi pak tu tanya, mana Quran makmu? Mana Quran makmu? Mana Quran? Situ. Puak labo istihar pula oleh kampung dia. Tu bila labo diberi maklum kepada kampung ahli labo. Jadi hari ni tuai nak pergi Quran. Kalau anak kecil-kecil baru tetap, alih cepat-cepat. Kakuk pun sama juga. Buat istihar kepada anak beranak, suruh alih anak cepat-cepat. Pasal orang nak pergi agak pada ni. Allah. Jadi setahun sekali. Allah. Tak ada orang kita royak ni. Contoh saja. Kita yakin kata tak ada orang kampung Kemal buat kerja kutu. Kita pergi Quran tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Walaupun tak banyak pun, walaupun kita baca tak sampai sejus hari, bacalah juga no. Tapi ada sebahagian orang yang macam tu. Allah. Lepas tu kita tak mahu lah jadi begitu. Inilah Nabi kata, ulama kata di bulan Rejab mula dah kalau kita baca Quran, baca. Kalau berzikir, mula berzikir. Kalau istighfar, mula istighfar. Kalau puasa, mula puasa. Mula dah. Supaya bila masuk bulan Sya'ban kita ada ni, masuk setengah bulan dah. Biasa dah kita daripada kita mula di bulan Rejab. Laksana kalau Quran agak tengah duk laju, tengah duk lari. Kalau gia mutu masuk gia 4 dah. Pasal bila masuk bulan Ramadan biasa dah. Pulah suk tangin. Gitu. Pulah suk tangin dah. Mana kita dah terlatih dah. Biasa dah. Ini kita nak supaya Ramadan kita terlebih daripada khutbah lagi. Kalau khutbah ni kita kena letak lah dah. Kena letak anak kurang. Hak ni kita nak lebih pada hak ni. Kalau pak amalan jangan kita letak kata tak apa dah kawan masa apa. Boleh dah lepas mari okey dah lah. Jadi tak hak training tu buat lebih kurang tak apa. Tak boleh. Bak amal ibadat kita dengan Allah kita tak boleh letak kata okey dah, molek dah, tak apa dah, tak boleh. Kita kena letak kata hak lepas mari kurang, hak lepas mari cacat, hak lepas mari kurang. Banyak lagi kelemahan. Hak ni kita nak molek, nak comel, nak update, nak lebih daripada hak lepas mari. Situ kita kena letak. Tak boleh kau molek. Kalau main tak apa dah. Kalau
Kita dah buat dah kan, dia tak sama yang kita buat lebih kurang sama. Ni lah kita mati, kita masuk di dalam kata kita sesat sepanjang masa. Apa persiapan kita untuk menerima kata Ramadan? Ulama pertama kata utama sekali kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, ni nombor satu kali ialah kena menguatkan iman kita. Kena kuatkan iman. Kadang-kadang kita tanya ke mana pula kena kuat iman dia. Iman kita lah ke mana, tak kuat ke mana iman kita. Iman kita ni ayah dan ibu, dia ada kalanya kurang, ada kalanya kuat. Imam Bukhari ada buat satu kitab kaitan dengan iman. Iman ni yazid wa yanqus. Iman ada kalanya tambah, ada kalanya kurang. Tekah dia tambah, tekah dia kuat tu, alhamdulillah lah, Masya Allah, tabarakallah lah. Orang tak baik lagi dia duduk dah di kolong. Apa? Iman kuat. Kuat iman. Maknanya orang tak masuk lagi waktu dia ada dah di masjid. Tu kuat tu. Baca Quran hari tu kat ngap 3 juz. Pakai tekok. Kuat tu. Jadi semangat di dalam melakukan taat. Dan ada kalanya kurang iman. Kurang tu saya apalah. Katalah apa nama pun raja rima pun secara tu lah. Tahu musuh orang rumah dia. Gila wemu orang baru tetap malam main kapal lagi wemu dulu kok dalam tu. Musuh 2-3 kali musuh dah. Buat dah dahulu gitu. Orang nak komak 2 kali kapal lagi buat dah gitu. Ke kali orang komak orang komak dah. Apa 2 kali kapal itu? Mundur dia ke? Kalau manci dia kau ini. Dia ke mana tak saya tak berapa mana tu. Ini ya iman. Dia ada kalanya kurang, ada kalanya menambah iman ni. Maka kita kena mengkuatkan iman kita. Kuat iman ni tak lain tak bukan kita kena duduk di dalam majlis ilmu. Sungguh ilmu ni salah satu di antara jalan kita nak meyakinkan kita jadi kuat lagi. Keyakinan kita kepada Allah akan nambah lagi. Kalau kita jauh daripada majlis, jauh daripada dengar agama gitu gini, di sini kita tak berasa berapa mana, tak berasa penting mana, berasa dede tu bila-bila tak berasa gitu. Bila kita dah dengar dekat dah nak mati, kita ni kalau mati kita akan menghadapi dengan kubur, alam barzakh begini, akan disoal, akan ditanya ada hipit teh, ada ular, ada apa. Di sini kita tak semai ni. Kalau saya nak main itu duk jadi main-main, masa kita duk berasa lama lagi. Berasa apa? Kita tak ada apa-apa lagi. Darah pun tak tinggi, kecing pun tak manis lagi. Lelah pun tak ada. Semua molek belakang mata duk cerah, lingu, duk dengar belakang lagi, lama lagi ni. Pesen duk rasa kesedar. Walau kalau kita kira kok mati ni tidak mesti tua, tidak mesti sakit dan tidak mesti apa, meski tidak ada gapo-gapo nak makan. Mati itu adalah ajal yang bila-bila masa Tuhan nak cabut, nak tarik ambil. Ni sehari dua ni kita dengar khabar dia tu makan sehat, segar. Apa-apa rebah ping tak ada. Rebah ping masuk hospital 2 jam tak ada. Dalam hadap janji nak pergi makan pulut, nak pergi makan tiap ni nak kita ada pada zaman tu dah. Nabi kata begitu, sungguh dekat-dekat nak kiamat. Dekat-dekat nak hancur langit bumi. Orang mati kadang-kadang tak tahu nak royak sebab apa, penyakit nama. Kita dengar dalam kampung kita, warah jauh-jauh, tak ada dah, hakik pun tak ada, hakik ke apa tu duduk sehat-sehat, rebah sekali pun tak ada. Di sini peringatan, maka peringatan dia ada tempat dia jaga. Kita nak kecek hak mati, hak alai kubur, hak alai akhirat dalam kedai kopi dah lah kita kecek gitu. Nak kecek hak kerak, getok harga menyuk, nak gali lagu menyuk macam-macam nak berkecek. Kecek duit juta tak sedar-sedar, tepuk wajah pak pecah lah. Daknya siapa pergi tu baik kedai kopi masuk banci kok marah juga. Ada yang kecek harga juta dah. Itu masuk banci kok marah dah. Ada 2 gelas batu tepuk hulu 3 uti. Bila dekat 25 kok masuk banci kok marah. Garu pala tu kedai tepak bumbu. Kau nak masuk banci dia dah. Itu lah. Jangan kita nak dengar dalam kedai kopi, kedai teh tak sepong orang ramai dulu jangan. Walaupun duduk dalam kedai kopi dalam teh bahas sifat 20
Orang zaman dulu orang ilmu, orang sifat ilmi dah ni tak ada dah, jaga dah. Kalau ada pun kelipar benar dah. Kecil agama dalam kedai kopi ni kelipar boleh ke hal lain. Sama juga kita orang wanita, kalau lah duduk tak gerai sampai 2 orang 3 orang mukadimah molek dah. Mana apa khabar mukadimah baik lah, tak ada kena budak dia budak nu lah acik rumah tak kena juga. Lepas tu gua nak pergi kedai makan gigi baik anak hati jauh sayang jauh bau nampak gelap pun dodo je kata cabang. Kena dah kata kau orang dah suta yang mukadimah yang molek. Dia kata kat cabang pun dodo. Lepas tu tak baik tu kata begitu dah. Aku pun gitulah, aku guna gitu ya. Masuk ngena dah, ngena tak ada temu tak biasa dia gitu ni. Untuk tak biasa kata orang memang alah dia matu bayar dia matu hang mula dah. Yang mukadimah ada apa-apa dah. Ada setengah jam situ dia tarik gia dia. gitu gini habis situ capo gawah berak. Ini nak royak gitu. Nah, orang Sia kata renggo calat nah. Kalau hatak tu kalau hatak pedah tu cerdik kalau berfaedah, perkara manfaat, perkara guna untuk kita dunia akhirat, tak ada nampak lah mana. Tak ada nampak niku. Kalau hatak baik, dosa ada raka Allah, cepat hidung bau nah. Itulah maknanya kita nak menjadikan diri kita ni baik, molek, comel, dan menjadikan diri kita ni orang yang beragama, tak boleh gitu. Sungguh ni kita dengar siapa ni kita nak pergi tak boleh lah ni, sebab kita jumpa hau tu sikit, curi hau ni sikit, lakoh bila pak demo sikit, ambil sini sikit, omong belakang gitu. Untuk nak amal tak boleh, nak amal dengan siapa cuma ambil pakai semangat boleh lah. Kita nak beramal dengan agama kita dengan satu persatu, ya kita kena ada khusyuk majlis dia. Comel nak buat lagu ni tujuan supaya kita ambil apa nasihat-nasihat ni untuk nak membangkitkan kampung kita dengan ilmu. Maka ilmu dalam kampung di masjid. Hak mengu tu, hak apa duk bawa kitab tu. Malam ni baca bab puasa dekat puasa kan ni baca bab puasa. Buka kitab di muka 18. Bawa kita belalah kita umur banyak dah mata kelabu pun baik berkat. Bapa suruh buka kitab muka 18, kita tak 81, tak apalah. Buka muka lain pun nak juga ambil berkat. Apa baca ni gini royak bab puasa. Cara puasa kita ngaji rukun puasa gapo kata. Kalau yang syarat mewajibkan puasa ada 4 karo. Pertama orang hak wajib puasa kena muslim. Orang tidak muslim tak wajib puasa dan tak sah puasa. Dia royak ke syarat nak sah puasa, syarat nak wajibkan puasa kena orang Islam. Kalau tidak Islam tak wajib dan tak sah. Orang kafir tak sah puasa dan tak wajib puasa atas dia. Tak wajib ni maksud sini bila dia duduk bawah kerajaan Islam, dia tak puasa tak kena takzir, makna tak kena hukum undang-undang. Dan dia tidak Islam, dia kafir. Dan yang kedua syarat ataupun kita panggil perkara yang mewajibkan atas seorang itu kena puasa ialah kena balighun, kena balik. Apa maksud balik? Kena sapa umur. Kalau budak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak wajib lagi puasa. 6 tahun, 7 tahun tak wajib lagi puasa. Tapi bila sapa 7 tahun wajib atas budak, bukan wajib atas ayah ibu arah kepada anak umur 7 tahun kena puasa dah. Anak kita 7 tahun kena puasa dah. Dah mana kena puasa, ambil mana tu? Ambil daripada Nabi kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Mensuruhlah anakmu untuk semaya waktu mana umur 7 tahun. Maka ulama kiyah daripada semaya itulah wajib juga suruh puasa. Adapun anak kita nak puasa tak say puasa, hak tu hari kita ayah wajib suruh. Ingat tu kan? Anak kita hak umur 7 tahun wajib kata kita kena suruh. Kalau kita tak suruh anak kita hak umur 7 tahun puasa, haram kita, dosa kita. Wajib suruh. Dia nak puasa tak say puasa tu hari dia. Kalau dia tak puasa kira guna anak kita umur 7 tahun dosa tak? Tak dosa kerana dia tak balik lagi. Dia tak wajib lagi. Pas wajib sana wajib kita ayah.
Wajib apa? Wajib suruh. Dia nak puasa tak saya puasa, hak tu hak dia. Faham gitu? Faham mana kata kita kena ada dah suruh. Puasa adik dah. Besar dah ni 7 tahun kena puasa dah ni, kena puasa. Kena royak dah. Kena royak dah dia. Kita tanya nyok dia baru 7 tahun, kita dulu dia sabar mau 9 tahun, 10 tahun kita suruh layak puasa. Tak boleh, kena suruh dah. Kena suruh dah, suruh dulu. Dia tak puasa tak apalah hari tu. Suruh mana kita duk bubuh dah ajaran. Dek, umur 7 tahun dah kena puasa dah. Tiba-tiba ya puasa sekarang hari tak apalah ke dia. Jangan kita tunggu pula dah kena puasa nak. Jangan makan tu. Jangan gitu. Sekadar suruh je. Dia tahu kata, kita orang Islam sampai bulan Ramadan, alih makan, alih minum daripada pagi sampai ke gelap. Ada pun jadi dicuri makan, dicelah tu. Kok dia? Nak ibarat kata kena suruh. Tak suruh, dosa. Tak berdosa. Apa ni? Dosa kita ayah ibu. Kena suruh. Tapi hak wajib sungguh hati masa mana balik. Tanpa umur dah kita panggil. Umur 15 kalau kira umur. Ataupun belum 15. Keluar mandi ke ataupun budak-budak wanita yang datang darah haid uzur kita panggil. Itu siapa ada umur. Dikira kata balik dah. Walaupun baru umur 13. Umur apa nama 12 kita kata. Tapi dah dia uzur tak mandi bagi darah dah. Dia bila kata budak ni balik dah. Bila balik wajib atas dia dah. Wajib atas dia masing-masing kena berokok daripada pagi sampai ke gelap. Itu panggil syarat wajib. Syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiganya kilo berakal. Kalau tak berakal tak wajib. Orang gila duk makan kok tak batas berjalan, lanyai roge kecek sore. Abang-abang suka dia tengok kau kita, dia suka ha suka kita. Kita tak suka pula tak gila ni, kita kata ke dia. Ya apa yang gila tak kena puasa, tak kena semaya, tapi pelik weh. Orang yang tak sihat tu rajin semaya. Nak duk sah tamu. Mari CJN, tak bila apa mari dah. Ya jamau kamu. Tak bila dah nak duk sah tamu kalau mengikut dia. Tak gila tak mari-mari, dia tengok mana so gila ni. Tu pelik ke dah. Hak gila mari CJ, hak tak gila tu tak patah. Tak kira sekali lagi yang mana so gila ni. Ni orang gila ni, kalau dia gila daripada balik lagi, belum pada balik dia tak sihat dah, akal dia ni hilang dah. Tak kira lah kita nak panggil gila bakar ke ataupun gila dengan sebab berlaku kemalangan, ubah kepala ke, hilang akal. Belum pada balik, siapa kata dia mati dalam gila tu ni ahli syurga. Ahli syurga. Habis ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita boleh anak-anak kita hak tak sihat tu lah, hak tak sihat akal fikir kita panggil tak sihat, ya tak cukup mana budak ni kecek kat saya gitu, itu ahli syurga yang Allah hantar mari ada dalam umur kita. Jangan sedih. Ada setengah-setengah ayah ibu boleh anak hak tak sihat lagu tu nampak nenggungnya, nampak sedih. Jangan sedih. Itu ahli syurga yang Allah hantar mari dalam umur kita. Kemungkinan di akhirat sana dia lah yang mensyafaatkan kita ayah ibu. Mungkin boleh jadi. Habis jangan sedih. Ya Allah, ya apa anak kita tak sihat, jadi tak cukup ni, kecek seorang belai semua ahli. Jangan sedih. Kita kena buat baik sebaik-baik mungkin pada anak kita yang tak sihat begitu. Kemungkinan di masa di sana dia boleh tolong kita, syafaat kepada kita. Jadi syarat wajib puasa ni selain daripada Islam, siapa umur dan akil, kena berakal. Kalau tak akal tak wajib. Tak wajib anak-anak kita hak tak sihat, hak tak gapo, kecek sore ke apa nama, tak wajib atas dia puasa. Ikut dia ni nak makan pagi kelak, ikut dia tak wajib atas dia. Dan hak akhir sekali syarat wajib puasa ialah kena ada kemampuan. Apa bahasa kita kena ada kemampuan? Kena ada ran untuk puasa. Ada ran. Kuasa, kita panggil kuasa untuk puasa. Terkeluarlah orang tak puasa-puasa dengan bahawa uzur sakit, kemalangan menyebabkan dia ni bomo kata tak boleh berok. Kalau berok, kalau puasa kau teruk penyakit ni, kau mudarat kerana dia kena makan ubat mengikut aturan dia. Biar ni kena makan ubat, biar ni kena masuk ubat, kena turut aturan. Bila kita puasa tak boleh makan ubat. Bila tak boleh makan ubat, penyakit kau teruk, penyakit kau merabak, kau taruk, kau takut, kau berat. Maka orang ni masuk dalam kata orang yang tidak ada kuasa
untuk nak puasa. Tahu dengan sebab tua dah, dah umur 89 dekat dengan 90. Tahu dah tua nak bangun pergi mari tak orang makan orang ni tak wajib puasa. Tapi tak wajib puasa kena bayar fidyah dah. Bayar fidyah secupak beras sehari kalau dia tak puasa tu, secupak beras sehari kalau tak puasa tu, secupak beras. Ini masuk di dalam kata syarat wajib. Kita kena faham. Kena faham. Syarat wajib 1, 2, 3 kena faham. Dan lagi pula dah rukun. Rukun bagi puasa ni dia ada 2. Walaupun sebahagian kitab ya bila 3, bila 4 ada juga. Tu cara bila ya. Kita ambil yang mudah-mudah 2. Pertama sekali niat rukun bagi puasa ada, mesti kena ada niat. Ya kebanyakan amalan dalam Islam kita semua sangkut paut dengan niat. Dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi kita SAW umumnya innamal a'malu binniyat. Dan hanya nak jadi, nak sah, nak pakai, nak dibilai, nak dikira segala amalan kita tu kena ada niat. Kalau tak ada niat tak jadi. Niat ni kebanyakan di dalam amal ibadat kita dia sebagai rukun pertama. Tak kira kita maya ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, ada kait dengan niat. Sakut paut dengan niat dulu. Semaya, kalau kita bila rukun semaya 13, pertama niat dulu. Niat dulu. Zakat di antara rukun dia, niat. Kena ada niat. Haji atau umrah, niat. Ni tamu. Kena ada dia. Kalau tak ada dia tak jadi. Walaupun kalau kita maya rokok, molek, baca Fatihah sedaknya dengan makhraj, dengan huruf tajwid cukup lengkap, tidak sujud, antara 2 sujud semua buat dengan tertib terni, dengan comel beringat gitu gini. Tetapi pada awal-awal takbir niat tak ada, takbir kosong gitu. Allah niat, ada niat maya fardu, ada niat apa, kosong gitu. Walaupun semaya rokok tidak comel tertib terni, tetapi di bila kata orang saat ni tak semaya lagi. Dah kena? Tak ada satu rukun iaitu niat. Demikianlah puasa ni. Puasa ni dia kena ada rukun. Rukun antaranya, rukun pertama niat ada. Kena dengan niat. Niat ni kena hati kita tuju dan tupu. Jangan kecek. Ada setengah ya kecek lah, adalah hati lah. Duduk nengung keli jaga-jaga. Buat ulah khamak dah. Mudah agak apa mekmu? Laki dia tegur. Ayuh ya betul lalu kalau orang niat puasa tegur lalu. Apa namanya dia niat puasa saja aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu taku kerana Allah Taala. Sosok duk bila tu bukan niat. Itu orang panggil hadisun nafsi. Bahasa kita apa hadisun nafsi? Kecek seorang dalam hati. Supaya dengan metik yang dia tengok naik mutu dengan peraik, metik kecek dah hati, kata celaka sungguh naik mutu kira peraik aku duduk kaya lah hati. Saya tengok tak bayar lakang sahabat dekat sejik ni. Saya tengok lakang tak, saya tengok ambok, saya tengok habis boleh bayar. Saya tengok tak jamin metik dia tengok naik peraik, naik mutu kali. Tengok tak masa tu naik peluk tinggal peraik, metik tengok mata sinar tu kacing gigi ya ada ke hati dia gini nak buh anak kerak dah, nak buh minyak mati bunuh lah, macam-macam dah. Tu nitah tu mari mana oleh hati duk kecek dah hati, orang panggil hadisun nafsi. Supaya juga kita niat puasa saja, aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu taku kerana Allah Ta'ala keduk hati bukan niat tu, itu bagi kecek dalam hati sore. Tak ada jadi, tapi bukan. Tak sah kalau kita niat gitu. Niat ni kita kena ada 7 kosa. Tak, aku nak puasa sehari. Ya tu lah. Aku nak puasa sehari kerana Allah. Aku nak puasa sehari bulan Ramadan kerana Allah. Cukup. Bukan main kita hatu, 2, 3, 4, 5 dah. Pasal lagi ya banjir hati. Dalam kitab ni yang nak royak tujuan supaya kita mudah faham. Sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu taku kerana Allah Ta'ala. Ya nak kita mudah buat, mudah kita walaha bukan mesti gitu niat. Kita niat atas aku puasa sehari bulan Ramadan cukup dah kerana Allah tu sunat dah. Ingat ni tahlah hati esok aku nak puasa bulan Ramadan.
Ya tu ya. Apa juga maya waktu kita takbir Allahu Akbar tu, saja aku semaya fardu zuhur cukup dah. Walaupun tak ada rakaat makmum, walaupun tak ada menghadap kiblat kerana Allah Taala, tak apa. Dia ada dah bagi kosak tak ruk tak ye, cukup dah. Kosak mana saja aku semaya. Saja aku semaya tu panggil kosak. Tak ruk tu fardu. Ta'yin tu kalau zuhur, kalau asar, kalau ngorek, kalau isya, tu panggil ta'yin. Ada cukup tiga tu, ada dah. Allahu Akbar, aku maya fardu zuhur. Rakaat makmum ngadap kiblat tu sunat dah, kerana Allah tu sunat dah. Kalau kita orang hak payah nak niat, kita hak payah nak niat tu kok yang bubuh panjang lebar tu dia ada wah kata tarik kayu balok dah. Allah tu kok hok tarik tak kira lagi tangan dekat nak terbang dah gitu gini ada setengah sepanjang terkena saku pada masuk takbir asal kita gifting satu-satu nimbak niat ni hati kita ada kosak, hati kita ada tuju tupu nak buat satu benda, nak buat esok hari nak puasa bulan Ramadan esok hari tak cukup tu rukun puasa. Yang itu kecek sore ada tajuk aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu tak kurang tak. Itu kecek bukan niat lagi. Hati kita menitah kosak tuju tupu nak amal ibadat esok. Kali ku gitu ya. Dan niat saat ni waktu mana? Waktu jatuh matahari. Min ghurubi syams. Daripada matahari jatuh ngarik tu ila tulu'il fajri. Hingga naik fajar. Tu waktunya. Kalau kita gini belum lagi masuk ngarik tak sah. Tu bila baru duk kuk pikir kuk kita ni ada saja aku puasa sehari kerana Allah. Tak jadi kerana bukan waktu dia lagi. Nak boleh kita niat waktu dia mana? Waktu dia bila lah masuk ngarik ataupun kita panggil jatuh matahari tu masuk ngarik. Bolehlah kita niat. Walaupun tok bila baru duk di hayya 'alas solah. Tapi bila tak habis lagi, kita pun niat dah. Aja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Apa dah tu? Tu masuk niat. Siapa naik fajar ayat ni masuk subuh. Kalau habis masuk subuh habis lah asalnya. Ni dalam mazhab Imam Syafi'i kita ya cuma sikit. Mesti kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Esok kita nak puasa hari ni niat. Malam ni niat. Esok nak puasa malam ni niat. Suku-suku. Walaupun ada sebahagian daripada mazhab di mana mazhab Imam Malik rahimahullahu taala dia kata memadai kita niat malam pertama. Niat nak puasa sebulan Ramadan cukup. Imam Syafi'i bila kata dak suku-suku. Malam ni kita niat untuk puasa esok. Bila ngorik kita buka puasa. Mana nak buat ibadat suku kena puasa, kena niat suku pula lain-lain. Ini berhajat kepada tiap malam kita kena niat. Waktunya jatuh matahari masuk maghrib, engkau siapa masuk subuh. Naik fajar. Ingat tahu tu. Ni kita takut ada lupa dah niat kita. Nak katakan dalam hal malam-malam dah kita pun banyak dah lupa bahawa singawu ni dekat 3 jarum pojok. Sinawat lagi sinopang lagi esra apa nama tu. Jadi gaib bush. Lupa tu kata ke habis. Walah ni ayat ada kemudahan. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga dia kata boleh kita taklid mazhab Imam Malik dengan syarat malam pertama sahaja dibenarkan. Malam pertama boleh kita niat sebulan. Sahaja aku puasa 1 bulan Ramadan pada ini tahun sekaliannya malam pertama. Bila dapat istiharan daripada masjid ke, pihak jular atau tak tu pihak majlis ke, kata dapat kelihatan dah anak bulan di waktu mengarik tadi. Jadi malam ni malam 1 hari Ramadan. Hati kita mula kosak niat. Pertama kali kita kena niat esok dulu saja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Yang kedua kita niat sahaja aku puasa sekalian bulan Ramadan pada ini tahun. Tujuan bila mana kita terlupa niat hak tiap-tiap malam ada tayar spray bagi kalau kata ada tayar spray. Mana memadai dengan kita niat hak sebulan, hak sebulan tu. Tu cara dia dah. Tapi
Jangan sengaja pula. Kawan niat dah sebelah kata mana? Tak nak niat dah nak balik. Kita kena jadi mazhab Maliki. Nah, bila mazhab Maliki tak apa lah. Ada pun kita mazhab Maliki ke apa? Syafi'i mesti kena tiap-tiap malam. Jangan buat tinggal dengan sengaja gitu. Gitu dah. Ini jaga niat supaya kita nak menjadikan ibadat puasa kita sah. Oh, bangun daripada mahsyar sikit lagi ibadat puasa tak sah, semaya tak sah, menengung terus buat itu ni. Menengung bukan menengung, tak berjerit je. Ini Tuhan sebut wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansyura. Nak kata berapa ramai orang yang berlakukan amal ibadat dengan semayanya, puasanya, baca Qurannya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrahnya. Tiba-tiba bangun daripada mahsyar, semua amalan itu Allah menjadikan debu terbaik. Debu saja. Apa makna debu? Tidak boleh beri manfaat sikit pun kepada kita. Allah Rabbi. Na'udzubillah. Wal'iyazu billahi min zat. Daripada gapo boleh jadi begitu? Tak lain tak bukan ada orang ngajar kita tak bawa hidung kita, tak bawa telinga kita, mari kau dengar ustaz. Bukannya lama dengar orang gitu, orang begini, orang behara lah, orang nampak lah, orang getir lah. Tu lah baru kita boleh buat pok kena dengan tepat dia. Dia main cerita tiru, main cerita tiru. Niru kita jauh. Tunggu, kita jauh main cerita niru. Cuma kita tengok budak-budak dah main bola. Kalau dia main dengan pala, main dengan geti, main dengan apa? Buah hijau dia orang nampak psycho dia. Ni main tiru-tiru nak buat balik kok. Ada bunyi kerpah kan apa? Keliak dah. Main tiru. Tu mainnya tu benda lara lah kita kata, benda main-main perkara tak ada. Mana perkara-perkara yang tidak jadi faedah akhirat lah kata. Kalau main tiru tu pun tak jadi tu. Ibadat pun dimakianlah ayah ibu. Ini kita nak royak penting, belajar ni penting. Walaupun kita duk belajar dah, kita nak usul sikit. Betul saya tanya kita kan dalam Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Balah mana boleh dijahil ni? Balah mana boleh jadi kafir tu? Saya tanya situ kafir tu, kita tak jahil tu tu. Gek dah tu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Balah mana boleh jadi kafir, balah mana boleh jadi jahil jahat. Sedekah ada orang duk baca ayat-ayat Allah di masjid, orang duk mengajar tu baca ayat Allah tu. Wa fikum rasuluh, dan orang duk baca sebedaan Rasulullah. Orang duk baca hadis Nabi dalam sijil dah ajar ilmu hak Nabi kita tunjuk contoh. Tiba-tiba kita tak reti hukum, tak reti hakam, tak reti cara beramal ibadat. Balah mana? Soalan gitu. Tu kaifa tu balah mana? Kok mana? Kita tanya usah kapok gitu. Kok mana? Balah mana? Duk main gapo? Siapa kamu jadi kafir, jadi jahil, jadi jahat, tak reti apa nama. Sedekah ada orang duk mengajar sijil, ada orang duk tunjuk apa kamu baca kitab gitu gini. Kita nak jawab apa ni? Nak jawab tak ada tu. Di dunia hari tu kau main kat tepi tembok. Sini bagi tembok ke batas. Kita mari menaruh kena bagi tembok tu. Muka tembok batas sini. Batas dah pasal situ pala batas mah tak ke tembok kau. Kalau tembok kena panggil pala tembok situ. Batas baru kan. Batas baru. Kena panggil tembok baru kok. Allah, kita kena tanya panjang lebar di sana. Ni kita menengung fikir. Orang-orang dulu tidur tak tidur malam. Orang zaman salafus salih dulu tak tidur malam. Ni takut engkau ni, takut soal ni. Semaya subuh dengan air semaya isyak. Makna tak tidur. Subuh tu pakai hak isyak malam tu terus menerus. Tak tidur tu buat apa? Dengung. Ada beramal dengan berzikirnya, qiyamul lail, dengan beristighfarnya, dengan baca Qurannya, taubatnya, semayanya. Penuh di waktu malam. Sujud kepada Allah berjejak. Sujud kepada Allah. Nabi kita kan, dia pernah sujud kepada Allah malam ni 10 Sya'ban hingga sampai Siti Aisyah suka kata Nabi kita wafat dah. Malam ni 10. Malaikat mari beritahu, wahai Rasulullah, bang malam ni hebat, malam ni banyak Allah ampun dosa. Nabi kita semaya sujud kepada Allah
Sampai Siti Aisyah tengok pelik kan, no lambung ni sujud ni, kan gitu, kita tak ada dah, kan ningal dah. Siti Aisyah ambil kain selimut Nabi kita, baru gerak kaki nyuk, bangun daripada sujud. Sudah selesai daripada semaya, Rasulullah tanya kan, no Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, dalam hati saya duduk suka, kata tak ada dah. Duk fikir lah nak pergi royak lagu mana kau kata Rasulullah meninggal. Kerana lalu lama sujud. Kalau kita biasa dah sujud sampai gitu lalu. Sila atau email baca panjang sikit ya sujud dalam nu maya hajat tau. Oleh ke maya hajat nu sujud akhir nu sujud lama, dekat nak tobek butir mata. Lama dah sujud dah. Tu pun bangun muka merah nyawa kita kata email bahasa sujud pertama tahu tambah boleh kata email dah. Tu kita ada sujud lama. Orang dulu sujud kepada Allah gitu nak kaya. Lama sujud. Kita Allah kena suruh siapa tanggung tunggu, nak suruh kata berkesan sikit daripada hot pah lagi. Ini yang yang pertama rukun puasa kita saat ni. Malah ni kalau kita nak mengaji bab puasa ni tak selesai panjang lebar bahasa dia, cuma kita sebut jepuk lah, reka tau. Niat saat ni ialah kosak di dalam hati kita, ada nuk, ada tuju, ada tupu, bukan baca. Hati kita nak puasa esok, tu lah. Nak puasa esok bulan Ramadan aku nak puasa. Nanti kita ada kosak gitu. Bukan main baca sosok. Masa kita nak niat hari tu, nak jadi niat ialah daripada matahari jatuh hingga sampai naik fajar. Situ masuknya. Hati-hatilah niat ni kena cuma sikit. Kerana kalau tak ada dia tak jadi puasa. Tak dinilai kata kita puasa. Berok sajalah. Nabi takut tak kena mana-mana daripada ibadat kita. Nabi kata berok saja. Lapar dengan dahaga. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramanya Nabi kata orang puasa tak makan pagi, tak makan sampai petang gelap, pengorek, tak makan, tak minum. Nabi kata tak ada gapo ibadat puasa dia, pahala tak ada, balasan tak ada, mereka boleh lapar. Boleh lapar dengan kering tekuk. Apa makna? Tak ada balasan, tak ada pahala. Allah, ni duk balas malaikat di balai masyarakat. Dia tunggu cengok depan ni. Malaikat tu dia tunggu nama. Dia tunggu apa? Inilah tunggu pahala lah nak ni ni. Pahala apa? Allah kita hari tu di dunia semaya, puasa, zakat, berzikir, duk banyak pahala. Sedekah, buat wakaf jariah. Malaikat tu pahala kau. Tu kita tambahlah kau tu. Dah tak kena. Niat tak ada, tak betul, buat mana ada pahala. Nabi kata ni tak ada beramal orang buat tak makan pagi teh tapi tak ada pahala. Amin. Supaya juga jaga malam daripada petang apa cerah, tak ada pahala. Malaikat boleh lenguh. Dari kanupo, kita kena cari pucuk. Apa tak ada pahala, kena kita buat. Ada masalah. Apalah kita tanam duri kita tanam nyo, tiba-tiba buah tengoknya belah isi tak ada, kena cari pucuk apa. Nyo kita buah tapi tak ada isi. Duri kita bunga pun sampai peria nak tubik nur. Kau mana ni? Kita kena kaji. Tapi kita kalau tanam itu kita kaji kita kaji, cuba kita tengok mana dia kita 2 tahun dah ni, orang lain jadi belakang tepi rumah tu jual boleh sampai RM100,000. Kita tanah bidang tu dengan dia dapat ke ada taruh mana dia kita bawa sampai dia bunga molek, orang lain Allah dengan buah penuh. Kita je jetak habis bunga-bunga kat mana. Kita kaji cari sebab apa dia kita boleh main jadi tak bunga ni. Nah, kaji boleh orang mari tengok buah baju ke apa. Cik lah orang tak buh baju cak telur lawa ni, orang buh baju cak badak ni jadi ni kita cak badak ada kedak tahu baju cak badak kita contoh tu kita pun bubuh daripada baju tak telur lawa dulu buh cak badak hati. Makna kita ada usaha pisah supaya diri kita hodok tubik bunga ni tak usah jetak dah jadi bunga biar di buah. Usaha boleh, pisah je boleh.
dimakianglah juga pahala hak kita duk beribadat ni. Tosai daripada ibadat, duk ibadat saja tak ada pahala. Kerana Nabi kata ramai orang puasa, ramai orang jaga malam tapi tak ada pahala. Apa? Ada asbab tu. Asbab dia tu kena cari wujud. Bawa kita dengar, kita duk ngaji, kita duk betul, kita duk baiki sikit-sikit, insya-Allah je molek itu. Yang gapo-gapo dari kita no kita say dua tu ya. Kalau no boleh. Ya oh ya teh duk no kat satu orang tino, boleh dia. Gimi tak dah orang tua tu tak leh. Ada orang dah, walah ada lagi. Ataupun dia nak ngaji lagi. Oh ya alasan macam-macam lah, nak ngaji lagi lah, tak sampai masuk lagi kalau gitu gini. Dah nak sama nak akhir kali buat lagi. Gini kau pada sah gini kau dah. Tu boleh je bisa dia. Asal yang nak. Yang nak. Supalah kita hal ni kita kata bak ni, bak akhirat kita supalah. Kalau kita nak, boleh kita usaha. Nah, orang dong haji. Boleh. Payah, kan payah sangat. Nak ya. Itu dah. Ini makna rukun bagi puasa kena ada niat. Tu sebagai utama. Asah pertama kali ada dia jadi, tak ada dia tak jadi. Walaupun kita berokok daripada pagi sampai ke gelap sampai ke petang, tapi tak ada niat. Acuk nak berokok saja lapar. Dan yang keduanya, rukun bagi puasa ialah kena imsak. Imsak ni bukan hodok di dinding sijik itu. Imsak tu lain. Imsak di sini makna menahan diri. Tahan diri. Kita diri kita daripada makan, minum dan perkara hak membatalkan puasa kita masuk di dalam rukun yang kedua. Imsak namanya. Adapun imsak hodok dinding tu lain. Hak tu waktu subuh ada lagi 10 minit. Maka ini adalah waktu imsak. Mana kalau kita duduk makan cepat-cepat. Kalau kita duduk tengah makan cepat-cepat. Kalau nak nambah pun nambah cepat-cepat. Boleh lagi makan minum dalam waktu imsak. 10 minit lagi nak masuk subuh. Ataupun 15 minit lagi nak masuk subuh. Dalam waktu imsak sana itu, kalau banding ke api merah, api lima, api hijau, imsak tu api lima. Api lima ni kalau kita duduk tengah derah, jejak lepas derah. Kalau kita duduk slow lah beradu. Supaya juga kita makan nasi ni, katakanlah nambah dah sepinggir. Kalau sampai waktu imsak, adalah slow beradu. Kita nak jaga takut ke lajak sampai masuk waktu subuh. Tu waktu imsak duduk dinding sijil. Adapun imsak, rukun bagi puasa ni ialah menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Sama ada makan, minum, sama ada bersama dengan isteri di bulan puasa. Batal puasa ni bukan makna makan minum saja, bersama dengan isteri. Walaupun kita kata isteri kita halal, kita nikah dah, belanja kat dengan 180,000 orang ni. Yalah kita belanja isteri kita pun, tapi bila siap hari bulan puasa tak boleh. Jangan tebal. Tino gitu adik, bawa bulan puasa awak mudah dah. Itu dah ayah. Bawa bulan puasa awak mudah. Awak tak kari. Kalau bulan tak puasa ke Allah, 3 kali 4 kali tak mari, dia panggil marilah ya, marilah ni weh, nak tidur ni tengah malam ni, kau bila tengah ni. Marilah weh, mari lipat baju situ, punya lipat baju. Apa tak rok kita panggil, tidur dengan mata tak katut. Mata jadi kaca gitu. Asal ke tu kali dia ni malam mak. Tak rok mari, tak mari. Hok dia malam mau kata siang hari bulan puasanya buah pakai kain bulu lalu depan kita. Dia berapa situ. Dia buat nak lucu kain, dia buat tunjuk pohon apa kita tak boleh kata dah. Masa Allah sungguh. Jangan buat gitu orang wanita. Duk jauh sikit bulan puasa. Kerana bila terbabah agak susah masalah banyak. Terbabah hanya berlaku batal puasa dengan sebab bersama dengan isteri dalam bulan puasa, kena perak parok. Dah batal puasa dah, kena wajib qada puasa 2 bulan turut-turut kita orang lelaki. Dia sehari tu lah. Orang wanita yang terbabah, katakanlah terbabah.
asal ada orang telefon cari orang telefon ada lah saya ni, ada orang dok telefon mari semua ya tanya main kita nak tanya sikit. Boleh, jadi kita ni pernah silap tapi tak boleh wayak seperti dia, tak baik ni nak wayak perkara yang jadi. Pernah lah masa muda-muda dulu lah, ni tua dah kata masa muda dulu pernah berlaku dengan isteri di bulan puasa syih hari di bulan puasa. Lepas tu nak kira guana masa berlaku dah ada 20 tahun lalu atau wajib kena kodoh situ. Tak kira masa 20 tahun lalu dia tak ada situ, makna kita lekat hutai Allah. Pas kena kodoh guana 2 bulan berturut-turut. Anda sangat galak tu. Ada suruh ngaji suruh dengar saya dengar. Pak beri ya tak boleh nak tahan. Nah, tu dia masalah orang ada. Jaga baik. Duk jauh sikit. Kita hok masing-masing tak boleh ni duk kat sijik dah. Bulan puasa duk kat sijik banyak-banyak, duk jauh sikit. Bimbang takut tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Ingat baik tu perkara yang membatalkan puasa. Antaranya makan minum, kita kata dengan sengaja sekelai. Dah kalau kita makan minum dengan lupa kira ke mana, tak apa. Tak apa. Batal dah puasa kita, dah batal. Lupa sungguh lah, jangan buat lupa sungguh. Dah tahu mana kata tak batal, Nabi sebutlah hadis, man akala, barang siapa yang makan, au syariba atau minum, wa huwa man nasiya, barang siapa yang terlupa, fa akala, patut dia makan, au syariba ataupun dia pergi minum. Lupa pergi makan, pergi minum bulan puasa. Golek ke orang nak lupa kata 2 puasa ni pergi makan minum, golek ke hari pertama dah. Golek ni royak golek hari pertama. Asal hari pertama ni kita lupa. Adik muka duk biasa makan, duk biasa minum waktu pagi. Bangun pagi tu betul lah sahur pun tak makan, tak khabar sahur. Dah niat dah malam kata puasa. Muka tu bila istihadah kata esok puasa jadi. Akak-akak jaga belaka akak-akak jaga esok puasa. Letak belah-belah tu buyuk-buyuk pakai sahur belaka. Tu bila istihad kita pun niat malam tu. Niat kata nak puasa esok hari bulan puasa ni kerana Allah nak molek dah niat. Letak ngaji dah biak begitu ni tak khabar juga sahur. Sedar-sedar subuh. Jadi bangun subuh mesti mana biasa duk ingat atau tak osok. Buka tangan ke sahur. Telik pada maya subuh juga, bini rumah pun tak tahu apa nama juga. Nyabuak dengan nasi khabu gilai dengan khepuk. Akhir 2 laki bini tu 2 minggu nambah. Tambah 2 minggu. Ngomong-ngomong dah tu pumak akhir. Bunyi keruk rumah khepuk. Makan dengan air teh, dengan hot susu, dengan apa dekat dengan air gelas takar. Okey. Abah-abah bunyi 2 laki bini kenyir dah. Kenyir dah. Tiba-tiba bunyi terbilah kecil lepika. Kerak terbilah kecil ni. Bila tak kare mana-mana nak bagi apa nama hidayah sijik hari ni hari pertama kita bakal mari buka puasa di sijik ramai-ramai ni, buka di sijik ramai-ramai. Betul ni kita buat sebagai mukadimah. Jadi siapa-siapa dia nak bagi hidayah di sijik dipersilakan, 1 buah rumah 1 hidayah, 1 buah rumah 1 hidayah. Laki bini tak ni dengar kata sebuah ni lah kita puasa ni syaralah makan sani kira ku mana yang bisik laki bini tu. Jawabnya tak ada patah. Kenapa? Kerana Nabi kata man nasya, dalam hari dia lupa, akala au syariba, maka minum falyutimma saumah. Bahasa kita apa falyutimma saumahu, daklah terus dia puasa. Maka bila Nabi suruh terus puasa, apa arti? Puasa kita pakar, puasa kita madu ni. Faham kira ke mana makan 2 pinggan ni tu? Nabi kata hok makan 2 pinggan seorang saat ni dengan siap dengan air teh segala takar ni tu, itu adalah rezeki yang Allah beri kita makan minum pagi hari free. Rezeki daripada Tuhan. Lupa nak dah mana. Covid tu nak cocok vaksin kau jarum. Lupa nak makan pagi hari. Ada apa terus sampai petang hari buka puasa seperti biasa. Orang lain dia nampak pucat, dia nampak tak pucat weh. Dah tak pucat ke mana, dua pagi hari dah si kabur 2 lelaki ni tu. Ada nak ibah, takut kan kita panaslah pergi makan minum ni, Allah lupa tak apa-apa sungguh. Ya tak ya dah batal dah gitu ni. Ya pergi makan, makan hak 2 tu baru batal. Ingat tak? Hak lupa pertama tadi yang makan tak batal lagi.
Tapi dah teringat kata lupa pergi makan dah lah tepung akak ni 2 roti. Lupa. Ya tak ya dah ya pergi makan suti lagi. Hak suti lagi tu hak batal. Kerana hak tu hak sekelain dah. Hak 2 roti hak lupa. Tak batal. Ingat lagu. Ini masuk di dalam kata perkara yang Allah beri kepada kita. Tak batal. Kalau kita lupa. Tapi kalau buat lupa tak boleh. Esok dia buat dah gitu. Mana nasi walah ya ingat dah dia buat lupa. Tu tak boleh. Jadi dah. Alhamdulillah kalau kira dengan masa ni sebelah dah ni pada dah. Kita kena belajar hok satu persatu. Saya sebut hal itu sebahagian. Tujuan apa tu? Tujuan supaya kita ada kegemaran. Lepas tu yang kedua, yang ketiga ke apa lagi kita mari dengar di sini. Ada seminggu 2 lagi nak puasa ni. InsyaAllah mungkinlah bapa-bapa kita yang mari mengajar di masjid ni, dia akan koyak bab-bab puasa satu persatu. Di sinilah boleh kita Allah ni mari untuk bangkitkan semangat supaya kita nak beritahu kata kepentingan kita nak menjadikan ibadat kita tak lain tak bukan dengan ilmu. Katanya Sayyidina apa dikatanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa dia nak ke dunia kena ada ilmu, nak ke akhirat kena ada ilmu. Nak dunia akhirat tak lain tak ukir kena ada ilmu. Mana ilmu penting apa saja pun. Oleh itu hamba pun puasa setakat ni saja. Terima kasih semua, terutama Nayu kita, Tok Nebel, Tok Imeh, Khatib Bila dan kawan-kawan semua yang mana bersama, semancik obotoh bersama dengan kita, ayah-ayah, ibu-ibu dan muda-mudi, adik-adik sekolah pelajar, kak ustaz-ustazah yang mana bersama dengan kita pada. Terima kasih banyak-banyak yang sambut saya dengan sambut kasih mesra, sambut yang baik. Dan terima kasih kepada Mok Nebel yang dah buat nasi jamu makan gula kuning. Kita kalau ayak gula kuning orang dalam esok ni sorok. Dia boleh sorok. Kita tak wahi. Kita tak wahi. Faham ni nampak ke? Lah ni wahi dah. Mana? Dia sungguh ada kata Asia ni kata kita tak minat hak tu lah kita kena. Kita tak berakhir hak tu lah kena. Kita dulu tak berakhir sungguh lah gula kuning. Tapi pergi tempat ceramah gula kuning. Lah ni berakhir dah. Kacau ke mana kena berakhir lah. Lah mana-mana pun kena berakhir. Terima kasih banyak-banyak kepada Mak Nebel dan kak-kak semua hok buat bagi makan sana ni. Pening mata tengok, banyak mata sangat. Dengar gula, dengar tungan ni, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak umumnya pada semua ahli kampung kita di Kemepak ni. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita semua, Tuhan sihatkan tubuh badan hingga sampai kita hidup di bulan Ramadan, dan insya-Allah Allah menjadikan Ramadan kita pada ini tahun Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah lepas mari, insya-Allah. Amin. Lalu tu hamba pun dah terima kasih dan minta maaf lah sekiranya di dalam syarah, di dalam ceramah saya sini masa panjang ke lagu mana ataupun masa rekah ke lagu mana, minta maaf banyak-banyak. Ataupun ada benda yang tidak baik ucapan kasar ke lagu mana di dalam ceramah saya tak sedap dengar ke degup rasa ke guriskan hati ke, memohon maaf banyak-banyak pada saya. Oleh itu hamba tak lanjut lagi kata tak panjang lagi kalam, akhir kala dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'alimtah wa la maytan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami di dalam bulan Sya'ban ini ya Allah, dan panjang umur kami semua kita hidup di dalam bulan Ramadan, supaya kami menjadikan Ramadan pada ini tahun bagi kami ya Allah
Ramadan yang lebih hebat daripada Ramadan yang telah lepas mari. Dapat pengampunan dosa daripada-Mu ya Allah, sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa buat dengan sengaja atau tidak sengaja, dosa buat dengan lupa, dosa buat dengan secara depan terang-terangan ataupun dengan secara sembunyi. Ampun juga dosa dua ibu bapa kami, ampun juga dosa anak-anak kami, ampunlah dosa semua orang muslimin dan muslimat ya Allah. Kerana kami ni banyak dosa ya Allah. Kalau Kau tak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat sana. Dalam kubur kami kena hipik, kena ada soal muka nakir, kena ada api azab-azab di sana ya Allah. Kerana Kamu adalah ampun dosa ya Allah, kami selamat di sana. Bangun di padang mahsyar dengan selamat, di bawah teduh. Engkau sampai di atas titian sirapun dengan selamat. Akhirnya sampai di pintu ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله. استغفر الله.